Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Wa lahul hamdu fil akhirati wa huwal hakimul khabir. Nahmaduhu ala wafiri ni'amihi wa jazili 'ata'ihi. خلقنا من ماء مهين فكرمنا وحملنا الدين وهدانا فجعلنا مسلمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أمر بالاستقامة والدوام عليها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي ونفسي وتقوى الله أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل فقد فاز من اتقى. Wahai hamba-hamba Allah, hendaklah kita sentiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla dan sentiasa meningkatkan diri kita, menambahkan ilmu pengetahuan tentang agama supaya kita kenal apa agama yang kita anuti, bukan agama yang kita ikuti semata-mata. Para jemaah sekalian, sangat berbeza di antara menganut agama dengan kefahaman dengan mengikut agama kerana keturunan. Yang kita bimbang hari ini, anak-anak yang membesar di atas rumah orang Islam, tetapi mereka mengikut agama ibu bapa mereka tanpa mereka menjiwai, menghayati apakah agama yang dianuti itu, yang diikuti itu menjadi suatu pegangan yang begitu kukuh dan juga suatu kepahaman yang begitu jitu dan juga suatu amalan yang dihayati dan diikuti. Para jemaah sekalian, perbincangan kita di sini di bawah tajuk berubah dan beristiqamah, di mana hidup manusia ini setiap hari dia berubah. Setiap hari kita akan berubah. Tak kiralah sama ada kita berubah ke arah kebaikan atau na'udzubillah kita berubah ke arah keburukan. Dia dua cara saja manusia ini berubah. Yang pertama, orang berubah kepada baik. Yang kedua, dia berubah kepada tidak baik. Maka bagaimana kita nak merancang supaya andainya kita berubah, biarlah perubahan itu di atas landasan yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla, di atas landasan yang dibenarkan oleh Allah dan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, daripada kita berubah baik tak berubah. Tapi daripada tidak berubah, maka kita mesti berubah. Sebagaimana Allah Taala sebut dalam Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dalam ayat ini Allah Taala menegaskan kepada kita, Allah Taala tidak mengubah manusia sehingga mereka mengubah diri mereka sendiri. Artinya kita duduk dalam keadaan baik, beriman kepada Allah, ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka pada saat itu Allah Ta'ala akan turunkan ke atas negeri kita, negara kita, masyarakat kita, diri dan keluarga kita, rahmat daripada Allah. Yang disebut dalam ayat baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang baik dan mendapat keampunan Allah Azza wa Jalla. Tapi bila manusia ini berubah daripada taat kepada maksiat, daripada taat kepada ingkar derhaka kepada Allah Azza wa Jalla, maka ketika itulah berlakunya perubahan yang drastik, yang dahsyat, iaitu Allah Subhanahu wa taala akan turunkan bala bencana ke atas kaum itu. Allah Ta'ala turunkan bala bencana ke atas kaum itu, maka mereka akan binasa.
Dalam suratul Anfal ayat 53, zalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah SWT tidak ubah, tidak tukar nikmat yang kita ada. Sekarang ni alhamdulillah para jemaah sekalian, kita berada dalam nikmat kehidupan yang baik. PKP datang, tapi alhamdulillah kita tak dengar lagi orang mati kebuluran sampai mereka tidak ada makanan. Kurang ada. Sampai mereka tidak ada makanan, tidak ada. Mungkin yang jauh-jauh di pendalaman lambat sikit. Maknanya kita dalam nikmat, tetapi ingat percubaan, peringatan daripada Allah Azza wa Jalla kepada kita ini jangan diubah lebih daripada itu. Manakala aku bagi nikmat kepada kamu, kamu tak syukur. Allah bagi ujian kepada kita, kita monyok sekejap, nampak ujian ini sudah mungkin hampir berakhir, kita lupa, kita lara, kita lalai. Maka dalam berita semalam sudah menyebut tentang angka positif COVID sudah naik 260, kita kata itu sudah agak tinggi. Nak banding dengan negara lain sudah ramai yang mati, tapi kita masih lagi belum ada kematian angka yang banyak. Maka kekalkanlah nikmat keamanan ini dengan kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla, dengan kita melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, tingkatkan ketakwaan. Allah kata apa? Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga kamu ubah diri kamu. Ketika itu Allah akan ubah perjalanan daripada nikmat kepada ujian dan bencana. Hari ini bila kita diuji dengan beberapa ujian, di antara ujian yang menimpa masyarakat kita di saat kita rasa sudah ada keselesaan, iaitulah ujian dua perkara yang tidak tua. Sebagaimana kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua perkara ini tidak tua, tulul amal wa hubbul haya, hubbud dunya, cinta kepada dunia dan panjang angan-angan, ini tidak berubah. Maka para jemaah sekalian, dengan adanya kerakusan, perebutan kursi dan kedudukan, maka kita tidak lagi dapat mengawal pandemik ataupun bencana yang ada ini. Kita lebih suka kelahi-kelahi, bala-bala sama kita. Biarlah apa nak jadi dengan rakyat, kita tidak peduli. Maka kita hanya rakyat, banyaklah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah Ta'ala tidak ubah keadaan yang ada ini. Dengan sebab maksiat kita, dengan sebab ketamakan kita, dengan sebab kerakusan kita, kita harap Allah Ta'ala tidak ubah memberi bencana yang lebih dahsyat daripada ini. Wal'iyazubillah. Baiklah para jemaah sekalian, itu dalam sudut kehidupan yang lebih umum. Bagi kita seorang manusia, individu, kafardin muslim, sebagai seorang individu muslim, kita hidup juga ada perubahan. Dalam hadis yang diriwayat oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli amalin syirratun wa likulli syirratin fatratun, faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflah, wa man kanat ila ghairi zalika faqad halaka. Hadha al-hadis rawahu Ahmad wa Ibn Hibban wa ghairuhu, wa sahahahu Syekh Ahmad Syakir fi tahqiq al-musnad rahimahullah. Apa Nabi kata? Likulli amal, setiap amalan yang kita buat tu syirratun, ada waktu kita gagah, kita bersemangat, kita aktif sungguh. Macam mana contoh yang mudah nampak? Bila mari Ramadan, Masya Allah tabarakallah, kita mendapat maklumat laporan awal permulaan Ramadan, solat tarawih pada malamnya sampai keluar masjid. Masya Allah tabarakallah, kan? Kemudian kurang dekat nak raya, tinggal pacik-pacik tu hak biasa-biasa solat dah, hak lain-lain tak ada dah. Sibuk dengan membeli, sibuk dengan tu, sibuk dengan ni, budak-budak sibuk dengan bunga api, sibuk dengan mercun. Kita mengatakan bagaimana suasana itu berubah. Sama juga dengan kita,
Ketika kita buat ibadat, ada kalanya kita bersemangat. Masya Allah, tabarakallah. Contohlah, Ustaz Isytihar, kita akan buka kitab baru, pengajar di masjid, ramai datang. Beli kitab belaka. Minggu yang kedua, sudah ada dah seorang dua yang mula tertinggal kitab. Lama-lama akhir sekali, bukan sakat tinggal kitab, tuan kitab pun tak mari. Itu dia panggil likulli syirratin fatrah. Setiap semangat itu ada kelemahan dia. Tak lama dia lemah. Maka bagaimana taujih an-nabawi? Kita hari ini bersemangat beribadat, solat berjamaah kita buat, solat sunat kita jaga, zikir-zikir al-maksurat pagi kita baca, petang kita baca, dan ibadat-ibadat lain sedekah juga kita buat. Tapi ingat, lama kelamaan semangat itu lemah, akan luntur. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beri taujih kepada kita, kan? Kita kena ingat, bila berlaku semangat sedemikian sudah luntur, faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada. Waktu kita malas, tak kuat ibadat, biarlah kita berpada dengan amalan sunnah yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man kan ila ghairi zalika faqad halaka. Siapa yang lemah itu berpindah daripada sunnah kepada bid'ah, kepada ajaran-ajaran yang tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu akan binasa. Para jemaah sekalian, hadis ini mengajar kepada kita beberapa perkara. Tuan-tuan ingat, saya khulasahkan kepada pengajaran hadis ini. Mudah-mudahan menjadi suatu taujihat, bimbingan di dalam kita melalui hari-hari yang pasang surutnya berlaku. Hari ini kita semangat beribadat, mungkin lepas ni kita lemah. Di antara rahmat Allah SWT kepada hamba-hamba dia, Allah Ta'ala jadikan inna dina yusrun. Dalam Quran kata, wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah Ta'ala tak jadikan agama ini susah. Tak ada susah. Maka Nabi SAW menggalakkan kita supaya al-iqtisadu fil ibadati. Kita buat ibadat berpada dengan kemampuan kita. Jangan lebih-lebih. Jangan lebih-lebih. Dengan syarat ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla dan melakukan ibadat mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan melampau, jangan pelik-pelik, jangan lari daripada landasan sunnah, maka kerana itu akan menyimpang daripada taujih an-nabawi. Jadi Nabi kata inna likulli syai, semua benda kita ada semangat, sama ada semangat dalam bab kerja, dalam bab ibadat, dalam bab jihad. Ketika kita senang, ketika susah, semua kita semangat. Tapi ingat, semangat itu ada kalanya luntur, tak lama dia akan luntur. Dulu kita boleh solat berjamaah, pergi awal ke masjid, Masya Allah. Tapi kalau waktu kita lemah, jangan sampai luntur tak pergi ke masjid lah. Waktu PKP awal baru ni, kita ditutup, pintu masjid ditutup dengan sebab corona datang. Kita juga semangat nak beribadat, kita boleh lakukan di rumah kita dengan begitu baik. Tapi lama kelamaan, bila masjid dibuka, luntur sudah semangat kita nak pergi masjid. Mungkin ada sebab dia kata dia dah pandai jadi imam sendiri. Ada yang kata masjid telah melanggar peraturan syarak, iaitu duduk jauh-jauh. Macam-macam alasan yang dibuat oleh syaitan untuk kita lemah. Tapi ingat, Salatul jamaah jangan ditinggalkan walau apa terjadi. Sampai ada orang ni pergi solat berjemaah, dia tak puas hati. Dia kata tak puas hati, sah lagu ni. Dia balik ke rumah, dia jadi imam pula kepada keluarga dia, sebab dia memang imam interim yang dilantik oleh keluarga masa PKP. Kita kata alhamdulillah, kamu solat berjamaah di masjid dengan imamul muslimin, jamaatul muslimin, kemudian kita balik sekali lagi solat di rumah. Mana kalau di masjid dia tak jadi dengan sebab sah yang kita anggap tak jadi, walaupun ahli fatwa telah bersetuju untuk melakukannya, kita solat sekali lagi di rumah. Kita kata jangan lari daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu fatrah, jangan tinggal sunnah.
Kita buat baca Quran. Kita baca Quran boleh 1 juzuk satu hari. Bila mari waktu kita lemah, jangan tinggal. Oh, tak boleh lagi 1 juzuk. Kita down kepada daripada 20 muka 1 juzuk kepada 18, 16, 10. Tapi jangan lari daripada baca Quran. Kita juga belajar zikir waktu pagi, zikir waktu petang. Alhamdulillah, zikir-zikir yang kita ajar, yang maksur, zikir lepas solat, zikir pagi petang ni saya pilih yang ringkas-ringkas untuk tuan-tuan dan juga puan-puan mampu melakukannya. Tiba-tiba kita rasa tak semangat. Bila tak semangat, kita pergi cari. Di mana kau ahli-ahli zikir di kawasan kita ni? Oh, dia kata pasal jenis zikir senyap-senyap, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, ni tak apa kuat. Kita pergi cari zikir lompat-lompat. Melompat dia berzikir. Nak selawat ke Nabi, pergi cari geng-geng bawa gendang dalam masjid. Naik semangat, kita kata la. Nabi kata, siapa dia lemah, berpegang dengan sunnah, orang itu selamat. Tapi kalau lemah nak pergi cari ibadat-ibadat ghairi zalik, lain daripada sunnah, faqad halaka, manusia itu akan binasa sebab kita telah meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, contoh yang simple ini boleh dipahami insya-Allah. Maka hadis ini mengajar kepada kita, yang pertama, al-hasu ala luzumis sunnah. Kita mesti berpegang dengan sunnah walaupun malas. Jangan lari daripada amalan-amalan sunnah. Kita boleh buat solat sunat qabliyah ba'diyah, kan? Di antara solat sunat yang dianjurkan 2 sebelum subuh, 4 belum zuhur. Waktu fatrah, waktu kita lemah, yang 4 cut jadi 2. Jangan 4 jadi kosong. La. Lepas zuhur ada 2 yang muakkad, 2 tak muakkad. Waktu kita aktif kita buat 4. Waktu kita lemah kita iktisad, kita ambil package ekonomi, kita buat 2 saja. Demikian juga qabla al-asri, sunat qabliyah asar. Nabi sebut dalam hadis, siapa dia jaga 4 rakaat sebelum asar. Kita tak mampu lagi 4. Kita mampu 2, alhamdulillah 2. Lepas isyak, selepas maghrib. Artinya kalau kita tak mampu saat itu, jangan ditinggalkan keseluruhannya, tapi kita masih lagi duduk di atas landasan beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun tidak begitu banyak. Maka para ulama mengatakan waktu al-fatrah, waktu kita lemah, manusianya akan terbagi kepada 2. Yang pertama, walaupun lemah, dia masih lagi berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan dia masih berterusan tapi dikurangkan. Yang kita bimbang, tak semangat dengan sunnah, pergi lari kepada amalan-amalan yang berbentuk bid'ah yang tidak diajar oleh Nabi sallallahu dan juga para sahabat. Maka orang ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad halaka, manusia ini akan binasa apabila mereka lari daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, itulah yang dikatakan bahawa Nabi sebut hidup manusia berubah. Yang tak berubah, selalu saya sebut kepada para jemaah sekalian, yang tak berubahnya ahli syurga, dia tak berubah. Dia masuk sekitar umur 30-33 tahun, tak tua-tua dah umur dia tu. Tidak kata kita pergi ziarah tawarpai umur 31, tak ada. Umur dia tak berubah. Duduk dalam syurga, nikmat-nikmat tak pernah putus. Maka marilah kita beristiqamah. Di mana istiqamah ni? Istiqamah ala sunnah, berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat, nama dia Sufyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu anhu. Dia mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, ajarkan kepada saya, arahlah kepada saya suatu amalan yang mudah, saya tak nak tanya lagi orang lain, dan untuk saya berpegang dengan dia. Masya Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah beri satu kata-kata yang pendek tetapi mempunyai makna yang panjang. Nabi kata, qul amantu billah fastaqim. Qul amantu billah, fi riwayatin summa istaqim. Mu kata, aku beriman kepada Allah, amantu billah, kan? Dalam riwayat lain kata, ittaqillah summa istaqim. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah,
beriman pada Allah dan bertakwa, kemudian beristiqamah artinya tidak lari daripada landasan agama yang telah disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita, maka itu dikatakan orang yang berubah tetapi tidak lari daripada landasan, itu yang dikatakan istiqamah, tidak lari daripada landasan. Allah Subhanahu wa taala juga telah memperingatkan kepada kita dalam surah Fussilat ayat 30, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu, orang-orang yang telah berkata rabbuna Allah, amantu billah, dia telah mengaku beriman kepada Allah Ta'ala, kemudian mereka beristiqamah, yakni duduk atas landasan yang telah digariskan oleh Allah Azza wa Jalla, maka pada ketika itu mereka akan berbahagia insya-Allah. Apakah kelebihan mereka? Kita lihat nanti. Maka para ulama tafsir telah mengkelaskan manusia ini ada 3 kategori. Faminhum sabiqum bil khairat, ada orang yang laju, dengar aja terus buat, tak lari dia. Ada orang muqtasid, dia panggil package ekonomi, dia buat yang wajib-wajib, yang fardu-fardu dan sedikit daripada amalan sunat, tetapi mereka meninggalkan dosa dan maksiat. Yang ketiga, az-zalimu li nafsihi, orang yang zalim pada diri. Inilah manusia yang celaka, manusia yang akan mengundang bala ke atas kepala dia. Sebab apa? Sebab mereka telah melakukan perbuatan yang melanggar perintah Allah Azza wa Jalla. Jadi para jemaah sekalian, biar kita istiqamah atas 2 cara. Cara yang pertama, sabiq, mana laju kita dalam beribadat. Kalau kita lemah, muqtasid, kita ambil golong package. Yang kedua, package ekonomi, iaitu kita hanya melakukan perkara-perkara yang wajib dan sedikit daripada amal yang sunat, kita akan bahagia. Orang yang istiqamah, apa dia dapat? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bila kita nak mati, malaikat mari duduk dekat kita, bisi, pak cik, pak haji, makcik, apa saja saya nak mati, alla takhafu wala tahzanu, mu jangan sedih, jangan takut, tempat duduk kamu di syurga. Ketika itu malaikat akan buka hijab, kita akan nampak di mana tempat kita akan pergi setelah kita mati. Maka pada saat itu orang yang nak mati cepat. Sebab apa? Dia nak pergi jumpa dengan Allah Azza wa Jalla yang telah meletakkan tempat yang begitu hebat dalam syurga. Malaikat kata, la takhafu, mu jangan takut. Kita rasa takut nak mati, tapi bila sampai di saat itu, hilang ketakutan. Sebab apa? Di saat kita takut, di saat kita menghadapi sakaratul maut, malaikat buka hijab, kita nampak di mana tempat kita akan pergi. Malaikat juga beritahu, wala tahzanu, kamu jangan duka cita, anak kamu, isteri kamu, orang-orang yang kamu tinggalkan. Kalau kamu orang saleh, kalau kamu orang baik, fallahu yatawalla salihin, Allah akan jaga orang-orang yang saleh. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah kata, malaikat beritahu, ambillah khabar gembira dengan syurga yang telah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Para jemaah sekalian, dengan ini kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, istaqamu wallahi bi ta'atihi wa lam yarughu rawaghan ista'lab. Kamu istiqamah dengan perintah Allah Ta'ala, mu jangan jadi seperti serigala yang jalan mundar-mandir, pusing sana pusing sini, duk cari mangsa. Maknanya bila kita berpegang dengan apa yang kita belajar daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, usah lagi cari yang pelik-pelik, yang lain-lain dalam ibadat kita dan dalam perkara apa saja. Semoga kita selamat insya-Allah. Di antara istiqamah yang besar, dia panggil istiqamatul qalb, istiqamah hati kita. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh. Iman tidak mantap sehingga hati dia betul-betul istiqamah, yakin dengan agama Allah, dan tidak betul-betul hati dia boleh mantap sehingga lidah dia juga betul. Maka para jemaah sekalian, hari ini kita agak sukar. Lidah kita nak cakap benar, lidah kita nak berkata benar. Kadang-kadang kita lebih kepada hawa nafsu,
kita komen, kita tulis benda-benda yang tidak berfaedah, yang boleh mengundang bala Allah ke atas kita. Kalau kita selamat di dunia, mendapat banyak like daripada orang di bawah, tapi kita tidak selamat di akhirat, yang kita akan dipertanggungjawabkan dengan semua apa yang kita tulis, apa yang kita buat. Kadang-kadang kita duk nampak dengan benda-benda yang kecil-kecil, benda-benda teknikal, sampai peringkat kita membenci sama-sama orang Islam semata-mata kerana kedudukan ataupun kerana apa saja perkara yang kita mahu. Maka inilah yang antara perkara yang bahaya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amila amalan asbatahu. Nabi kita suka bila kita buat satu ibadat, kita buat secara berterusan. Maknanya kalau kita boleh amal sunnah Nabi, solat sunat ada, zikirnya ada, baca Quran berapa suka ada, berapa muka ada, kan? Kita teruskan berterusan. Waktu kita gagah, waktu kita aktif, kita banyak. Tapi waktu kita lemah, jangan lari daripada sunnah yang telah ditetapkan, supaya kita tidak kerugian masa kita dan waktu kita. Para jemaah sekalian, akhirnya kesimpulan daripada perbincangan kita ini, yang pertama, kita sentiasa muhasabatun nafsi, muhasabah diri kita, bagaimana ibadat kita, bagaimana perjalanan hidup kita, adakah sudah menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun tidak. Yang kedua, membuat azan dan perancangan. Kalau kita tak pandai, kita belajar. Aku ni ahli sunnah, tapi bila sebut sunnah Nabi tak tahu apa. Sebab itu saya berusaha untuk khatamkan pengajian sunnah kita di sini melalui kitab Riyadhus Salihin. Anak-anak para jemaah, ambil kitab Riyadhus Salihin dengan siri-siri kuliah yang telah kami sampaikan di sini, yang sudah dirakam secara penuhnya daripada awal kitab, dan insya-Allah kita akan khatam kitab ini tidak dalam masa yang terdekat. Tuan-tuan boleh ambil satu malam satu hadis. Sama ada kita dengar atas kereta, kita masuk dengan MP3, cocok dalam kereta, kita boleh dengar dalam perjalanan, di rumah kita boleh dengar melalui alat. Dan hari ini tidak ada alasan untuk kita tak dengar, sebab melalui handphone yang ada dalam poket kita boleh dengar. Semua benda kita boleh dengar belaka. Tetapi kalau kita tak nak, kita tak boleh dengar segala perkara. Kata orang, semua benda kita boleh dengar, kecuali dengan nasihat dengan Quran tak mampu. Na'udzubillah. Dua, azam dan perancangan mesti rapi. Yang ketiga, kita istiqamah, berterusan, duduk dengan jadual yang tetap, bahawa kita akan melakukan yang terbaik yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada hari Jumaat dan hari-hari yang lain, perbanyaklah selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana perintah Allah dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.